Hai, selamat sejahtera dan selamat datang ke webinar kita pada hari ini. Sekiranya anda boleh dengar suara Syaz dengan jelas, anda boleh type ya di chat box. Alright, terima kasih Ben dan terima kasih juga semua. Alright, webinar kita pada hari ini bertajuk kenal pasti perubahan trend harga dalam future markets dan dengan teknik harmonic trading. Buat pengetahuan semua, webinar kita pada hari ini dibawakan khas oleh Bursa Malaysia Derivatif dan dikenalikan oleh LiveChamp. So, sebelum Syaz mulakan webinar kita pada hari ini, izinkan Syaz untuk baca disclaimer terlebih dahulu. Maklumat dalam webinar ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan disediakan atas dasar seadanya tanpa sebarang representasi atau waranti dalam apa jua bentuk. Bursa Malaysia dan pembentang tidak menerima sebarang liability untuk maklumat yang diberikan semasa pembentangan dan dalam slide pembentangan. Dan untuk sebarang keputusan pelaburan atau perdagangan yang dibuat berdasarkan maklumat ini. Alright, mari kita kenali latar belakang Encik Lami Azizan. Encik Lami Azizan merupakan merupakan CF Commissions Finance Commission apa? CFBR, Commission Futures Broker Commission Representative. Futures Representative Broker Broker Representative. susah nak sebut, berbelit lidah. Di Philips Futures, betul? Philips Capital. Betul. Sedia Berhad, dan beliau juga mempunyai pengalaman sejak tahun 2011 dan beliau juga merupakan remiser yang berkelulusan diploma in technical analysis daripada UK dan juga certified financial technician, dan kelulusan ini diiktirafkan di seluruh dunia serta berprestij tinggi dan menjadikan beliau seorang yang bertauliah untuk membantu kita dalam analisa teknikal. Dan beliau juga mempunyai kelulusan ijazah dalam bidang kewangan daripada UiTM Shah Alam dan juga merupakan ahli profesional MATA iaitu Malaysian Association of Technical Analysts. Dan Encik Lami Azizan juga merupakan pengasas kepada syarikat yang dikenali oleh beliau iaitu Lami International, dan sehingga kini beliau telah membantu lebih kurang 1,000 orang di dalam bidang yang diceburi beliau, dan seterusnya pernah diundang dan terlibat dalam banyak program di bawah Bursa Malaysia. Alright, mari kita mulakan webinar kita pada hari ini, dan Syaz akan paskan webinar kita pada Encik Lami. Okey, terima kasih Cik Syaz. Okey, Assalamualaikum. Maaf ya, hari ni berbelit-belit lidah. Tak apa. Dia Alright. ada ni lah. Sibuk kerja kot. Itulah otak fikir kerja. Right, Syaz akan stop share slide dan akan pass kepada Cik Lami ya. Okey, boleh. Alright. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Semua apa khabar hari ni? Semua sihat tak? Puan Rohana pun ada hari ni, alhamdulillah. Terima kasih kerana join untuk pada sesi kita pada kali ni. Walaupun Puan Rohana ni saya nak bagi tahu dia kelas kita dia tak pernah skip tau. Masa dia kenal kita dari, kalau tak silap saya, 2020 kan hingga ke hari ni. Memang tak pernah putus 19, 20 macam tu. Okey, right. So okey tak dengan market CPO hari ni? Boleh baca tak market FCPO? Saya nak tanya. Kalau boleh baca, cuba tekan ya dekat dalam ni. YA. Ya. Korang panggil ya kan? Saya bagi ya. Tak boleh baca Tuan Farul. Allah, pening. Kenapa pening? Boleh, Jason. Okey, thank you. Tak boleh baca Tuan Ben. Oh, okey. Target jauh, betul. Okey, sebenarnya kalau tanya saya, hari ni saya pun ada target. Cuma kita tak berapa confident yang mungkin market akan reverse lepas dia hit berapa? Saya pun tak berapa ingat, 4,011 ke? Itu target saya. Saya tak percaya pasal berapa kali market dia naik gila-gila, dia jatuh gila-gila. Jadi, disebabkan saya tak percaya benda tu, itulah benda yang selalu akan berlaku dan dia akan jadi. Yelah, sebab kebanyakan orang, dia akan gunakan time frame yang lebih daripada 30 minit ke atas. Jadi, bila gunakan 30 minit ke atas, dia tend to lupa dekat 15 minit. Okay? Ini yang berlaku dengan saya lah. Tapi view sebenarnya yang kita bagi lebih kepada lower time frame lah. Pasal apa? Memang saya nampak yang market mungkin akan naik daripada
daripada minggu lepas. Cuma semalangnya entry kita tak kena. Lepas tu kita cuba buy on breakout. Dia gap up, dia naik sekejap. Alhamdulillah dapat tangkap sedikit. Lepas tu dia reverse semula. Ini yang kita tahu pasti. Ada setengah trader yang kita jumpa dia sembang, dia kata ini psychological resistance. Okey, tak apa. Psychological resistance tak apa. Memang betul apa dia cakap sebab dia expect dia gunakan round numbers. Okey, katakan harga 4,000, 4,500, 5,000 macam tu sebagai dia punya resistance. Okey. Lepas tu untuk hari ni saya nak share sedikit dekat korang tentang satu benda ni, satu technical analysis yang kita gunakan, yang mana saya belajar pada beberapa tahun lepas hingga ke hari ni dan saya pun tak habis belajar lagi, yang mana sebelum saya bagi tahu tentang teknik tu, sebenarnya kita untuk harmonik, teknik harmonik yang saya gunakan ni, dalam mana-mana teknik analisis dia terbahagi kepada dua. So yang pertama kita panggil sebagai trend following. Lepas tu yang kedua kita panggil sebagai counter trend. Okay. Berapa ramai sini yang suka gunakan trend following? Ada tak? Kalau ada cuba type I dekat dalam ni. Berapa ramai suka guna trend following? Lah, takkan 3 orang 4 orang je. Yang lain mana? Okey, Cik Ani, Cik Rashidi, okey. Terima kasih. Ada tak yang gunakan counter trend? Counter trend. Ada tak? Kalau ada cuba type dekat dalam tu O. O. Ini tukar O. Cik Ani, okey, alhamdulillah. Jadi, based on apa persoalan yang saya tanya ni, tak tahu pun ada Tuan Amir. Oh, ada Tuan, ada. Sebenarnya dalam technical ni dia ada 2 jenis. Okay. So yang pertama trend following. Lepas tu yang kedua adalah counter trend. So counter trend ni macam mana pula? Market dok naik, situ kau pergi sell. Kata. Market dok jatuh, situ pula kau pergi masuk buy. Buy on support, sell on resistance. Okay. Buy on support, market jatuh, kita buy support. Okay. Market tengah jatuh. Jadi kita counter trend lah tu. Okay. Ini yang kita nak bagi tahu dekat korang lah. Okay, kadang-kadang kita nak buy on retracement. So kita nak determine macam mana retracement tu. Okay. Alright. Untuk harmonik sebenarnya dia lebih kepada counter trend. Dia ada trend following juga. Cuma untuk malam ni saya akan share benda yang lebih detail tentang counter trend. Okay. Saya akan tunjukkan. Yang mana harmonik ni bagi saya, dia kalau compare dengan yang lain, dia ada satu setup. So setup ni memang cukup cantik. So, kenapa saya kata setup dia sangat cantik? Okay, sebab yang pertama, kita ada entry point. Okay. Lepas tu yang kedua kita punya cut loss point. Lepas tu yang ketiga kita ada TP. Okay. TP1, TP2 lah. TP dia terbagi kepada 2. Jadi, saya selalu panggil, selalunya kalau saya advise saya punya student dengan saya punya klien, apabila korang ada fund untuk masuk di dalam CPO market, tolong masuk at least 2 lot. At least lah. Tolong masuk 2 lot. Dia tanya, Lami, kenapa aku nak kena masuk 2 lot? Fund aku cukup-cukup je. Kalau cukup-cukup, kau terpaksa main 1 lot je lah. Okay? Sebab apa? Bila dia masuk 1 lot, nak recover, dia akan makan masa. Dia akan makan masa untuk naikkan dia punya account. Okay? Apabila dia masuk 2 lot, at least paling rendah 2 lot, itu yang kita panggil TP pertama dengan TP kedua. Ataupun TP yang wajib. TP wajib adalah TP yang pertama. Lepas tu TP2 adalah TP syurga. Kita bagi TP syurga lah. Apabila market tengah view kita betul, kita buy dekat bawah, market naik ke atas, lepas tu kita TP syurga. So dia kita akan biarkan je kita punya TP tu. So dia kita let the profit run. Okay. Itu untuk market, keadaan yang market tengah naik. Bullish. Apabila market tengah bearish pula, kita panggil TP neraka. Pernah dengar tak TP neraka? Pernah Okay. Right. Assalamualaikum untuk siapa yang baru join. Lepas tu pertama kali saya nak mengucapkan rasa syukur. Kenapa? Sebab waktu malam ni patut korang tengah berehat. Tapi ramai juga yang datang. Datang untuk sesi kita ni lah. Yang ada majlis ilmu yang saya nak tunjukkan sedikit dekat korang. Macam mana kita boleh cuba buy dekat support. Lepas tu kita sell dekat resistance. Okay. Jadi seperti sedia maklum, sesi ni kita buat sekali dengan ditaja oleh Bursa Malaysia dan kita dijemput boleh kata sebagai jemputan lah untuk share tentang ada setengah teknik yang kita cuba sampaikan kepada publik lah. Jadi harapan saya apabila dah habis teknik ni, agak-agak macam mana kita nak continue. Tahu tak macam mana kita nak continue? Sebab kadang-kadang bila habisnya je, dia macam umpama korang tahu kentut tak? Kentut. Tahu kentut kan? Bila korang kentut, bau dia sekejap je.
Okay. Bila bau dia sekejap, hilang, lepas tu hilang lah. So kita tak nak benda tu jadi macam tu. Jadi apa yang saya nak, bila habis, macam mana korang nak praktis, okay, nanti kita akan bagi tahu macam mana korang nak cari saya. Okay, cari saya ataupun cari Lami Academy. Kita akan bagi tahu macam mana. Supaya korang dapat alert daripada kita. Alert maksud saya, alert dari segi apa-apa sesi yang kita cuba sampaikan dan kita buat. Okay? So at least korang akan belajar something. Saya cakap saya ada seorang klien, saya dok share je saya punya drawing. Dia tak pernah tengok buku pun dia kata. Source dia dapat ni pun daripada saya. Okay, kita bagi drawing almost hari-hari bagi dekat klien. Jadi klien tengok. Okay, dia tengok, dia lukis. Lepas tu dia tengok, kenapa ni benda? Dia dalam harmonik ni kita panggil sebagai binatang. Apa binatang dia lukis ni? Dia kata. Jadi saya pun bagi dekat dia, dia tengok. Sambil-sambil tu kita discuss. Alhamdulillah, sekarang ni dia lebih kepada independen. Independen macam mana? Dia boleh buat sendiri lah. Kadang-kadang saya berlawan dengan dia. Kita bergaduh. Bergaduh dari segi drawing. Tetapi in the end, kita akan tengok siapa yang betul. Okay? Jadi pastikan dah habis nanti, pertama sekali kena banyakkan praktis. Macam mana korang nak cari orang untuk belajar benda tu, korang boleh contact kita di Lami Academy. So kita akan share korang di dalam. Okay. Right. Jadi saya rasa saya boleh masuk dekat dalam ni. Sebelum kita bermula, ada siapa-siapa nak bertanyakan soalan tak? Okay, kalau nak tanya soalan, tolong type dekat Q&A, dekat question and answer dekat dalam ni. Okay? Kenapa? Supaya kalau korang type dekat chat, nanti kita tak nampak soalan tu. Jadi kalau ada apa-apa soalan, contoh dia, apa time frame nak kena pakai Tuan Lami? Lepas tu nanti korang terus type dekat dalam Q&A box. Okay? Alhamdulillah ada yang dah tanya, boleh guna untuk ES500 tak? Features S&P 500. Ada, kita ada mini S&P 500. Boleh pakai juga tuan. Apa time frame nak kena pakai? Okey, Tuan Farul. Okey, Tuan Johan. Okey. Untuk siapa yang nak ni, bertanyakan soalan, tolong tanya dekat dalam ni. So at least kita nampak dan kita boleh highlight. Okey? Rugi kalau korang tak bertanya soalan dengan kita. Kenapa? Sebab kadang-kadang saya nak bagi tahu sedikit lah, ini daripada cikgu saya. Dia bagi tahu, pastikan di dalam satu majlis ilmu, pastikan kita dapat ilmu lah. Okay? Kadang-kadang kita dapat satu idea yang lebih besar daripada apa yang saya cuba sampaikan. Okay? Dan tolong pastikan korang jangan tak dapat apa-apa. Yelah, dah habis masa, dah apa, macam-macam lah dia dah buat, dah belajar ambil semasa sejam, lepas tu habis macam tu je. Macam saya cakap tadi lah, macam kentut kan, baru sekejap tu lepas tu hilang. Okay? Kita tak nak benda tu berlaku dekat korang. Jadi kita concern dekat korang. Okay? Ada masalah, tolong bagi tahu. So at least saya akan stop sekejap, kita akan explain. Okay? Macam sekolah dululah. Masa zaman sekolah tu orang kata, kita duk belajar kan, mengajar, lepas tu kita benda. Lepas tu kita tend untuk tinggalkan keseluruhan benda. Okay? Padahal kalau kita relax je, kita stop sekejap, kita tanya cikgu, cikgu, saya tak berapa faham lah tentang benda ni. Kadang-kadang ada kawan dekat sebelah, betul lah, saya pun tak faham juga. Kita pencetus lah. Lepas tu kita tanya soalan, lepas tu alhamdulillah kita dapat bagi satu benefit, manfaat kepada kawan-kawan yang datang pada hari ini. Okay? Saya bagi tahu satu benda lagi, kadang-kadang kita punya kejayaan ni, dia bukan datang daripada kita punya usaha tau. Kadang-kadang dia datang daripada doa orang lain. Doa orang lain macam mana? Dia tak kenal kita pun, tapi dia doakan untuk kita. Okay, jadi saya doakan korang semua, untuk siapa yang datang pada hari ini, semoga bermanfaat dan ilmu ni korang boleh bawa hingga ke mana-mana. Apa produk nak masuk CPO? Ada yang tanya tadi, nak gunakan mini S&P 500, mini Nasdaq, mini Dow Jones, mini Russell, semua mini kita ada. Okay? Lepas tu nak masuk dekat komoditi, apa lagi, agriculture, semua produk boleh pakai. Okay? Dekat saham, yang sebelum ni, orang dok kata dengan saya, even Sipu saya cakap, saham kau tak boleh pakai teknik ni. Biar apabila kita tengok, benda boleh pakai. So kita buktikan dekat orang yang benda ni boleh pakai, bukan duk sembang ya. Bukan kita duk sembang cakap tak boleh. Kadang-kadang dekat saham lain game dia. So apa produk, apa pattern yang kita gunakan, apa time frame, kita dah kaji benda tu. Okay? Right. Without further ado, kita boleh start lah. Saya akan tunjukkan melalui slide untuk siapa yang ada persoalan dia nak tanya, jangan lupa tekan dekat raise hand, ada button dekat dalam. So saya boleh baca sekejap lah korang punya persoalan tu. Okay? Right, jom. Share something dulu
Sekejap ya. Okey. Cara kenal pasti perubahan trend harga dalam futures market dengan teknik harmonic trading. So in the end, apa yang korang akan dapat selepas belajar benda ni, korang tahu yang market tu kita boleh jangka. Dia boleh pergi sampai level mana. Ni bukan cerita pas tentang ni macam ada setengah trader saham dia duk kata Pak Karim semua benda tu, tak ada benda ni. Okay? Jadi kita tahu benda tu dan ada reason dia kenapa dia boleh pergi setengah level kita target tu. Okay? Right. Okey, saya nak bagi tahu dekat korang, ini adalah traditional ABCD pattern. Okay, ini traditional ABCD pattern. Okay. Tuan Amirul ada tanya tentang spread. Okey, nanti tuan stay sampai habis. Saya akan explain nanti. Okay. Traditional ABCD pattern, bila kita tengok dekat dalam ni, macam ni, kita jumpa 1, 2, 3. So, apa kita akan buat? Kita masuk macam ni lah, dia kata. Okey, aku dah nampak lah, dia kata. Yang mungkin market ni boleh naik sampai ke satu level ni. So, apa aku akan buat? Aku akan buy on breakout. Ataupun dipanggil sebagai bobo lah. Okey, dipanggil sebagai bobo. Right, tengok. Dia punya target sebenarnya, senang je nak target. Masa dulu saya belajar tentang pattern 1, 2, 3 ni, macam mana kita nak dapat kita punya target? Kita akan kira Fibonacci extension. Daripada point B hingga ke C untuk dapatkan D, dia kata. Okay, so kita target lah, dia kata. Sini TP aku. Apabila aku buy breakout, sini TP, dia kata. Lepas tu dah cantik. Entry dah kena. Dah pecah dah. Okay, so sekarang ditunggulah. Ada good news mungkin akan keluar. Dia katalah. Okay, jadi next tengok apa berlaku. In reality sebenarnya, benda tu tak akan jadi macam yang kita jangka. Okay. So apa-apa teknik yang kita pakai, pattern 1, 2, 3 pun, kadang-kadang dia boleh jadi macam ni. Kita buy yang breakout dekat sini, besok gap up, okay, nak tunggu TP tak kena-kena. Lepas tu apa berlaku, dia jatuh ke bawah. Okay. So bila jatuh ke bawah, sinilah harapan akan datang. Dia akan bagi tahu yang, okay ni boleh pergi lagi, zas. Okay, jatuh dan terus continue dan ke bawah. Okay, dalam features buat macam ni bukan lagi margin call. Ada masalah untuk kita punya view, kita punya modal tu akan ni lah, dia akan makan modal dan dia boleh jadi overloss di dalam tu. Okay, ini in reality. Okay, apa kata kalau korang gunakan harmonik, kenapa tidak korang gunakan macam ni? Macam contoh harmonik ni dia lebih kepada basic pattern. Dia banyak pattern sebenarnya. Okay, ini adalah salah satu daripada cara dia. Untuk pattern 1, 2, 3 yang kita jumpa dekat dalam ni, kita tak akan sesekali masuk based on breakout. Mungkin kita boleh masuk based on breakout, tapi ada cara dia, bukan melalui ni. Bila dia masuk, inilah harmonic trading. Okay, kita jumpa, lepas tu saya target. Dia akan naik sampai level ni dan saya akan sell di dalam level D ni. Okay, jom kita tengok next apa berlaku. Saya lukis lah entry point saya. Next kita tengok apa berlaku. Dia kena lah besok ya market gap up. Mungkin gap up sebab bertukar bulan ni daripada 17 ni, Mei 17. Dia kena je. Lepas tu tengok next apa berlaku, market terus buat satu kejatuhan ke bawah. Okay, so inilah yang dipanggil sebagai counter trend. So counter trend ni macam mana? Apabila market naik ke atas, so kita akan sell dahulu. Kita sell dekat level atas, lepas tu kita akan buy kemudian. Okay? Maksudnya kita akan take profit di level bawah ni lah. Okay? Inilah yang dimaksudkan dengan counter trend. Okay? Okay, sebenarnya harmonik ni, dia terbahagi kepada dua basic sahaja. Okay? So basic yang pertama dalam harmonik adalah Fibonacci. Okay, Fibonacci adalah benda basic, itu yang pertama. Lepas tu yang kedua tentang market structure ataupun structure untuk hari ini. Spesifik yang saya akan tunjukkan, diamond pattern. Diamond pattern tadi tu naik ke atas dengan dia jatuh ke bawah. 1, 2, 3 atas, orang duk panggil kan. Lepas tu 1, 2, 3 jatuh ke bawah. Okay. Right. Ni Fibonacci. Ini sukatan pelajaran yang sebelum ni student kita follow. Benda yang saya tunjukkan lah. Diorang kadang-kadang tak puas hati. Mana dapat nombor Fibo ni? Okay, sebenarnya nombor Fibo ni kita nak dapatkan dia senang je. 5
Lepas tu bahagi dengan 8. So kita dapatlah 0.625. Okay. Lepas tu 21 bahagi dengan 34. So dapatlah 0.618. Inilah history daripada Fibonacci apa? Golden ratio golden ratio dia panggil. Lepas tu nak dapat 1.618 ni lah 89 bahagi dengan 55. So dapatlah 1.618. Tapi itu bukan main point dia. Kalau siapa yang gunakan Elliott wave, diorang tahu minimum level untuk retracement kalau saya tak silap 0.146, 14.6%. Okay. Lepas tu yang ni pun ada 23.6, tetapi dalam harmonik kita akan terus skip dan kita gunakan 38.2%. Sampailah sini 1.618 dan ada nombor lain lah. Dia derive daripada benda ni. Okay. Jadi maksud dia makin ke kanan, bila korang buat lah, kalau siapa ada masa nanti, dia boleh masukkan di dalam Excel dan korang cuba kira manually. Korang akan dapat exact Fibonacci numbers di dalam. Yang mana more than one. Above daripada 1 adalah Fibonacci extension. Dan bawah daripada 1.0 adalah Fibonacci retracement. Okay. Inilah dapat dia daripada nombor Fibonacci. Okey. Nombor Fibonacci ni dia starting daripada 0 hingga 361.8. Ini di dalam harmonik. Ini maksimum level yang kita akan gunakan. Okey. Sebenarnya dia perbezaan antara harmonik punya Fibonacci dengan ada yang lain. Benda ni tak ada di dalam mana-mana tempat kecuali di dalam harmonic trading. Okay. Nombor 2, nombor Fibonacci dia, pertambahan nombor yang ada adalah 88.6%. Okay. Lepas tu, 113, 127 hingga 141%. Okay. 200 dengan 224, 3.14. Okay. Sebenarnya 3.14 ni adalah pi number. Pi number yang orang duk kata nak buat piramid di nombor tu, itulah 3.142 bla bla bla. Nombor dia tak putus. Kalau kita kira, inilah maksud dia kenapa daripada mana diorang dapat nombor-nombor Fibonacci ni. Dan ada calculation tapi saya tak explain untuk hari ni lah. Okay, kita akan terus fokus akan nombor ni saja. Okay, right. Sekarang ni kita tengok di dalam structure, okay, ataupun diamond. Diamond lah kita panggil. Okay, diamond pattern dia ada bullish dan dia ada bearish pattern. So, bullish pattern sama, bukan bersama. Maksud dia bullish pattern ni apabila market jatuh ke bawah, market jatuh ke bawah, kita akan buy dekat level bawah. Okay. Dan untuk harmonik kita akan label benda tu A, B, C dengan D. Okay. Lepas tu kita ada nombor Fibonacci retracement. Okay. Maksud dia untuk color orange ni, untuk point C ni in between 38.2% hingga 88.6%. Okay. Retracement lah untuk point C. Jadi apabila kita dapat point C, kita tahu dia boleh extend, tetapi level maksimum yang dia boleh extend adalah 361.8%. Okay, minimum 113 lah. Okay. Lepas tu bearish pattern pula, pattern dia lebih kurang macam ni. Naik ke atas, jatuh ke bawah. Ni sama. Pattern 1, 2, 3 untuk buy on breakout orang duk pakai kan sebelum ni. Tapi kita tak buy on breakout. Apa kita buat, kita akan label next. Lepas tu kita akan tengok 38.2% hingga 88.6% dia punya retracement level tu. Okay. Lepas tu last sekali extension level dia adalah 113 hingga 361.8%. Okay. Inilah maksud dia bullish dengan bearish. Okay, boleh tak? Sampai sini okey tak? Senang je kan? Senang tak? Kalau senang cuba type I, saya nak tengok. Okey, alhamdulillah nampak Okey, bagus. Okey, terima kasih semua. Okey, Tuan Zul ada tanya in between tu mana nilai-nilai ya. Tuan Zul, cuba komen dalam Q&A. So at least saya boleh highlight benda tu. Nanti saya akan tunjukkan semula. Okey? Tuan cuba komen lah. Okey, Tuan komen dekat dalam tu. Okey? Okey, bagus. Senang sikit kan? Senang je harmonik ni. Cuma benda yang menyusahkan dia adalah nombor Fibo. Saya ambil masa setahun jugalah nak kena ingat nombor Fibo tu. Yang mana kalau tanya saya sekarang, saya dapat keluarkan benda tu. Dan kita tahulah cara dia macam mana. Okey? Okay, structure diamond dah habis. So kita akan cuba kenal pasti diamond pattern. Macam mana kita nak kenal pasti diamond pattern ni? Okay. Step dia yang pertama. Ini step ni sangat penting. Okay, ini sangat penting. Korang tengok ada 6 steps dia. Yang pertama kita akan lukis structure.
Lepas tu kita akan cuba cari diamond up ataupun diamond down. Okey. Yang kedua, dia ada syarat yang terlibat. Okey. Cukup syarat ke? Cukup syaratkah? Okey. Lepas tu yang ketiga, apa jenis? So jenis, kena tahu apa jenis binatang tersebut. Ini yang kita perlu tahu. Lepas yang keempat, ini yang saya bagi tahu, benda ni dia lebih kepada systematic. Kita ada entry point. Lepas tu kita ada stop loss point. Last sekali, kita punya take profit level. Okey, saya nak bagi tips sedikit dekat tuan-tuan dengan puan-puan yang ada dekat dalam ni. Tips dia, dalam harmonik take profit tak penting. Tak penting. Okey, tak penting. Okey, saya highlight siap cakap sampai 3 kali benda ni. Kenapa saya kata tak penting? Sebab kita cuba tangkap market reversal. Market tengah duk jatuh ni dekat bawah. Kita buy dekat bawah, dia jadi naik pula daripada 1,800 contoh dia harga CPO. Lepas tu naik hingga ke 7,500 dalam tempoh 2-3 bulan lah ataupun tempoh setahun lah masa kita cuba masuk pada waktu tu. Itu reason dia kenapa kita tak letak take profit. Kita hanya main trailing saja. Siapa tahu apa itu trailing? Cuba komen dekat dalam. Ada yang tahu tak? Kalau tahu cuba type tahu. TAU. Ada? Trailing tahu kan? Semua ni saya tahu. Semua yang ada dekat dalam ni dia lebih kepada trader features. So, of course, kita perlu faham apa maksud dia. Maksud ni. Maksud apa? Maksud trailing. Okay? Itu wajib kena tahu. Okay. Jom kita tengok next slide. Macam mana. Okay, ini penting tentang structure. Dan okay, first step kita akan lukis structure. Dan kita akan cari diamond up ataupun diamond down. Okay. Kita kena ambil structure yang terang dan ketara lah. Okay. Bab structure ni saya bagi tahu dia akan makan masa. Tapi percaya cakap saya, dalam tempoh seminggu, kalau korang rajin melukis benda ni, korang akan dapat tangkap structure dengan senang. Ada cara senang, ada cara susah. Okay. Tapi saya lebih percaya cara susah. Kenapa? Apabila kita gunakan cara susah, nanti kita tengok benda yang senang ni cepat lah. Bagi saya cepat untuk kita tangkap. Okay, lepas tu ialah structure yang kita lukis tu kita akan label higher high, higher low, lower high dengan lower low. Last kali kita akan cuba kenal pasti bentuk diamond. Okay, so macam mana bentuk diamond? Ini yang nombor saya bagi tadi. Okay, tapi ada pertambahan nombor lah. 314 saya ubah ke 361.8, 3.618 saya ubah. Ini bentuk dia diamond down. So kita akan tengok pergerakan dia daripada A jatuh turun ke B. Lepas tu dia naik ke C dan last kali dia akan jatuh ke level D. Okay. Inilah yang dipanggil sebagai bullish pattern ataupun diamond down. Okay. Okay. Okay, kita cuba fokus dulu di dalam charting ni. So di dalam charting ni saya ada ni ada satu contoh dia macam mana kita nak lukis benda ni. So first steps kita akan tengok pattern kosong. Tak ada apa-apa, naked chart. Okay, benda tu dia panggil sebagai naked chart lah. Okay. So daripada naked chart ni, next kita tengok. Inilah cara kita nak lukis structure. Lukis structure cara susah. Okay. Cara susah ni, saya bagi tahu. Memang cara susah. Okay. Tapi bila kita lukis macam ni, sebenarnya kita boleh skip untuk level-level yang kecil, structure yang kecil-kecil ni. Ni, structure kecil-kecil ni. Okay. Kita boleh skip. Dan in the end, result dia apa kita akan jumpa? Macam inilah pergerakan untuk kita punya diamond down. Dah, inilah contoh dia. Especially untuk diamond down. Diamond down ni apa kita buat? Kita akan buy dekat bawah. Kita akan tunggu dekat bawah, lepas tu kita akan masuk buy. Itu beza dia Yang mana kita faham. Saya ada juga seorang klien saya yang mana setiap kali tekan order je, gila. Saya tengok pun saya nak nangis tau. Dia hati kering lah klien saya seorang ni. Sebab dia memang fokus bobo ataupun sobo. Okay? Bobo tu adalah buy and breakout. Lepas tu sobo tu adalah sell on breakout. Dia cuba buat macam tu. Okay, memang betul. Tapi dia punya strategi tu works best during trending market. Tetapi apabila dia terkena market CPO sekarang ni, yang mana market CPO tengah choppy sehari macam tadi, dah cantik dah elok naik. Tiba-tiba pula jatuh. Si kawan seorang ni, yelah ada kadang-kadang klien dia tak tahu apa teknik kita.
Dia cakap bila market naik sampai level ni aku cuba buy lah. Si Lami suruh sell, aku pergi masuk buy. Dia kata situ dia kena. Jatuh terus 60 tick kena. Masa dia dapat 60 tick tu, kau-kau. Dia kata kau-kau jugalah dia kena masuk tu tadi. Okay, inilah contoh dia. Dan last sekali apa yang kita akan buat, kita akan lukis inilah bentuk ABCD. Okay, ataupun diamond down. Diamond down bullish pattern. Panjang nama dia. Tapi inilah benda yang kita panggil sebagai diamond down. Alright. Okay, next. Kita tengok pula untuk diamond up. Okay. Untuk diamond up, okay, pattern lebih kurang sama. Okay, cuma dia terbalik je, dia naik ke atas. Okay, so pergerakan dia macam mana? Okay, selalunya kita akan tengok pergerakan daripada A hingga ke B, B hingga ke C dan last sekali daripada C hingga ke D. Okay, so level yang saya bagi dekat dalam ni sama juga 38.2% hingga 88.6%. So point C ni dalam lingkungan 38.2% hingga 88.6%. Jadi untuk point D ni macam mana nak dapat? Macam mana nak dapat? Siapa tahu? Ada tak yang tahu? Macam mana nak dapat dekat dalam ni? Okay, so macam mana kita nak dapatkan point D? Kita akan kira Fibonacci extension daripada B hingga ke C. Barulah kita dapat level 113 hingga 314%. Okay? Ini contoh dia. Ini contoh untuk diamond up. So, contoh untuk diamond up ni macam ni. Ada structure yang kecil-kecil. Okay? Ada lagi kecil sebenarnya dekat dalam. Jom saya lukis dululah kalau ikut betul. Sebab korang, bagi saya dekat harmonik kita tak perlu tahu structure inside bar, outside bar, bla bla bla. Semua tu tak penting. Macam ni jatuh ke bawah, naik ke atas, jatuh sini, sini, sini. Okay, lepas tu naik sini. Tak perlu sebenarnya. Bagi kita tak perlu sebab kita cuba cari structure yang simple saja. Macam ni 1, 2, 3. Okay, ABC. Macam mana kita nak determine ABC ni? Next. Kita tengok. Macam ni je. Mula-mula macam ni. Tapi kita terus skip level tu dan kita ni daripada sini naik ke sini dan kita ambil bigger structure. Okay, ataupun higher high, higher low lah. Mana yang terang dan ketara ataupun benda yang clear. Dah, settle. Inilah diamond up. Dah jumpa diamond up. Sudah kita akan cubalah sell di dalam level atas ni. Okay. Ini sebagai contoh dia. Yang mana pattern tu memang jadi. Dan dia appear. Dia appear lepas tu kita get ready. Okay, kita get ready. Baru kita masukkan kita punya entry point. Dalam harmonik ni lagi satu benda yang saya nak bagi tahu. Kita tak masuk suka-suka hati. Kita lukis siap-siap. Okay, lepas tu cue dia siap-siap. Tak, kita tak buat macam tu. Apa yang kita buat, selalunya kita akan lukis dulu, kita biarkan dia pergi dahulu. Lepas dia pergi, baru kita masuk buy stop limit ataupun sell stop limit. Untuk diamond up ataupun bearish pattern, kita akan masuk sell stop limit. Untuk diamond down pula, kita akan masuk buy stop limit. Okay. Right. Sekarang ni kita tengok part nombor 2 pula. So part nombor 2 ni kita akan fokus dekat syarat dia. So yang tadi tu lebih kepada macam mana kita nak kenal pasti diamond. Sekarang ni kita cuba tengok dulu syarat dia. Okay. So syarat dia macam mana? Dia 2 syarat dia untuk kita kenal pasti diamond ini ataupun diamond tersebut valid. Okay. So syarat dia yang pertama, diamond down untuk bullish. Ini penting Okay. So ini penting. So pergerakan dia daripada atas turun ke bawah. Okay. Kita akan label A, B, C dengan D. Okay. Okay. Yang pertama, C. Dia tidak boleh lebih daripada point A. Lepas tu syarat dia yang kedua pula. Point D wajib rendah daripada point B. Okay. Sebab kalau point D ni maintain dekat B, maksud dia view kita tak valid. Okay. So view tak valid. Jadi kita tak boleh pakailah benda tu sebagai harmonic trading ataupun diamond down lah. Okay, syarat untuk diamond up pula. Ini penting sebab kita boleh buat short selling dalam futures ni. Okay, so kita akan label pattern 1, 2, 3. Dia naik ke atas, kita akan label A, B, C dengan D. Okay. Nah, syarat dia yang pertama, C, dia tidak boleh kurang daripada point A. Dan second, point D wajib tinggi daripada point B. Okay. Itu je 2 syarat dia untuk kita determine dan nak tengok dia punya validity. Sama ada
diamond up ataupun diamond down. ABCD pattern ni, dia ni valid ataupun tidak. Okay. Okay, ini penting lagi satu. Apa jenis? Sebenarnya kalau tanya saya banyak jenis. Tapi kita cuba fokus benda untuk hari ini dulu. Okay, dia ada reciprocal, dia ada alternate dan last kali kita ada perfect ABCD. Okay, tetapi untuk hari ini saya akan explain lebih tentang reciprocal ABCD dahulu. Okay, reciprocal ABCD. Sekarang ni kita tengok sini, kalau point C dia hampir ataupun sama di level bawah, jadi point D kita adalah level sini. Katakan masa saya lukis tu, macam selalu orang dok pakai point C, dia tarik kan 1, 2, pattern 1, 2, lepas tu dia tengok dekat point C tu, kita label A, B, C. Dekat point C tu, apa yang kita nampak dekat dalam, kita tengok dia punya retracement standard dia, apa yang orang pakai, dan diorang percaya yang market tu akan reverse dekat level, selalunya dia akan retrace lah dia panggil. Dia akan retrace dekat level 61.8%. Okay? Itu yang standard dia pakai. So, dia ada relationship. Kalau point C saya dekat sini, so point D saya dekat sini lah. Macam tu. Okay? Ini contoh dia. Kalau saya dapat, katakan sebagai contoh dia, bila saya dapat level tu 38.2%. Jadi untuk point C, jadi point D saya tu saya tahu mungkin dia akan pergi sampai 224% ataupun 261.8%. Okey, kalau saya dapat ni 78.6 untuk point C, jadi point D saya tu saya target dia boleh pergi hingga 127%. Okay? Dia macam tu je. Dia simple. Tapi reciprocal ni yang leceh dia, kita kena follow dia punya undang-undang. Okay? So, apa undang-undang dia? Inilah undang-undang dia. Right? Dan last kali, 88.6 dengan 113%. Satu lagi saya nak ingatkan dekat partisipan semua yang join saya pada malam ni. Apa yang saya nak bagi tahu tentang ni, tentang point ABCD ni, makin besar retracement, makin kecil lah kita punya potential profit. Makin kecil retracement point C, makin besar kita punya potential profit. Jadi saya lebih suka apabila dia berlaku point C ni, dia level retracement jatuh hingga 61.8% saja. Iaitu paling maksimum. Jadi apabila saya jumpa 3 level ni, 38.2%, 50% dengan 61.8%, ini yang saya akan fokus gila-gila. Okay, itu salah satu favourite saya lah. Saya tak tahu pula favourite korang ni macam mana. Kalau saya punya favourite macam ni. Tak apa, nanti saya akan tunjukkan apa logik dia based on benda tu. Okay. Ni, kita akan tengok tentang entry point pula sekarang ni. Diamond down Diamond down adalah bullish pattern. So kita tengok contoh untuk diamond down. Okay, kita akan lukis Fibonacci, extension B ke C. Macam yang saya bagi tahu tadi. Okay, macam mana framework dia ni? Jom kita tengok dulu. Contoh yang saya bagi, contoh yang sama juga. Okay, kita akan determine market structure di dalam sesuatu charting yang kita lukis lah dekat dalam tu. Okay, ini contoh dia. Okay, saya gunakan contoh yang sama juga macam contoh tadi. Dan saya nampak pattern 1, 2, 3 appear dekat dalam ni. Jadi, dah settle. Saya dah jumpa. Itu yang pertama. Based on structure. Lepas tu yang kedua, saya akan kira dan saya akan label. Saya label dan saya akan kira. A, B dengan C. Okay. A dah ada. So A, kita pergerakan dia daripada sini. Okay, pergerakan dia daripada A jatuh ke B. So daripada B naik ke C. So dah settle benda ni. Dia dah jumpa dah. Saya nampak saya punya level retracement ni dekat dengan 61.2%. Okay. So 61.2% ni agak-agak lah. Cuba komen dekat dalam. 61.2% ni dia dekat dengan level berapa? Siapa boleh komen? Betul? Tak, maksud saya point C lah. Kalau point C tu sebenarnya dia dekat dengan level 61.8%. Okay? 61.2. So, retracement kita adalah 61.2%. Jadi, kita tahu yang market akan jatuh. Tapi sehingga ke level berapa ataupun level mana dia boleh jatuh. Okay?
Tengok, so point D kita dekat mana? So sekarang kita dah dapat C. So kita tahulah point D akan pergi sampai level sini, tapi point D kita dekat level mana? So kita akan fokus sini. Macam yang saya bagi tahu tadi, 61.2% dia in between 50% hingga 61.8%. Ini nombor yang bulat dan senang. Bila kita tengok sini, 61.8%. Okay. So level tu yang kita akan gunakan adalah dekat 61.8% lah. Ini sebagai kita punya point D. Okay. Inilah. So saya tahu dia akan jatuh hingga 161.8%. Dia punya retracement level. Macam dalam case ni, boleh kata jadi dia jatuh, lepas tu dia terus sentuh entry point. Memang makanlah sebab ada shadow dekat dalam ni. Okay. So next. Okay. Lepas tu, kita akan cuba determine mana stop loss dia. Ini syarat dia yang kelima lah. Okay. Mana stop loss dia? Okay. So, stop loss dia, kita akan ambil next Fibonacci extension level. Sebab disebabkan kita punya entry point tadi dekat level 161.8%. Jadi next, ini entry point kita. Jadi stop loss kita akan ambil dekat 200%. Okay, so 200%. Itu je kita akan gunakan. Simple dia. Next Fibo level sebagai kita punya cut loss. Lepas tu kita dah lukis siap-siap ni. Pop. Entry point dah ada kali hitam ni. Lepas tu cut loss saya dekat 3849 dan entry point saya 3876. Okey lah. Bagi saya dalam berapa poin ni? 25 poin jugalah. 25 poin tu dalam 600 lebih, 700 lebih jugalah. Kalau kita kena. Right. Next. Macam mana kita nak determine kita punya profit ataupun take profit. Macam saya bagi tahu take profit hanya optional sahaja. Okay, dia memang optional, betul. Okay. Tapi kalau siapa nak ambil. Kalau siapa bekerja memang busy, letaklah TV. Tapi kalau ada masa nak monitor ataupun hati kering lah kita panggil. So, apa dia buat, dia boleh maintain je. Tak payah letak TP pun, biar je. Okay? Tapi saya tunjuk dulu macam mana kita nak dapatkan take profit level. Okay, so kita nak dapatkan take profit level, kita akan ambil 38.2%. Itu sebagai TP yang pertama. Dan 61.8% TP yang kedua daripada pergerakan C hingga ke D. Kita tengok dulu contoh dia. Inilah contoh dia A, B, C, D. Ini je rules dia yang kita perlu faham. Nak dapatkan point D macam mana? Kita kira Fibonacci extension B hingga ke C. Dapatlah point D. So sekarang kita nak cari kita punya take profit level. Daripada, macam saya bagi tahu tadi, kita akan kira 38.2% hingga 61.8% daripada pergerakan C hingga ke D. So kita akan kira Fibonacci C ke D lah. C hingga ke D, kita akan ambil TP yang pertama 38.2%. Lepas tu 61.8% sebagai TP yang kedua. Nampak tak kenapa saya bagi tahu at least masuklah 2 lot. Kenapa? Sebab satu tu TP wajib. So TP wajib yang saya nak tekankan ke dalam ni adalah level 38.2%. Okay. Dan TP syurga tu kalau korang let the profit run lah. Okay. Itu reason dia kenapa kita bagi tahu masuk at least lah 2 lot. Okay, next. Tengok apa berlaku lah. Boleh kata masa dia kena dekat sini, dah settle lah. TP pertama saya dah kena. Lepas tu kita tengok TP kedua pun kena. Okay? Sebab kita tak ada satu jaminan yang bagi tahu benda ni confirm dia akan terus naik ke atas. Kalau jadi, jadilah. Tetapi kalau dia tak jadi, tak jadilah tu. Itu reason dia kenapa kita main trailing banyak. Okay? Ni, kita punya TP. Dapat terus lah TP maksimum dekat level TP2. Okay? Tapi lately saya bagi tahu dekat korang, apa yang saya buat, spread lah. Spread kita memang jenis kita tak secure ni. Kita selalu masuk dalam 2-3 lot. Lepas tu kita tak letak TP dekat dalam. Kita main trailing je banyak. First kali dia dah naik banyak. 50 tick lah daripada kita punya entry point. Apa saya buat? Kita akan ubah main trailing. Cover dulu brokerage. Okay? Naik sikit. Baru kita akan kejar lah. Paling besar itulah. Masa tu kita dapat sapu spread. Roughly dalam spread dia 300 tick. Tapi sekarang ni spread pun nampak macam susah sikit. Dia nak naik, dia main-main pula. Susah sikit lah. Compare daripada yang sebelum puasa, sebelum raya. Tahun ni. Okay. Sekarang ni kita tengok dekat kita punya diamond up. Okay. Semua okey tak ni? Boleh follow saya tak? Kalau boleh follow, cuba komen I kejap. Saya nak tengok.
Boleh follow Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Macam saya bagi tahu tadi ada benda tak berapa clear, tanya dekat Q&A. Nanti saya akan jawab, okey? Saya akan jawab dekat korang semua, okey? InsyaAllah. Okey, sekarang ni kita cuba fokus dahulu kepada diamond up untuk bearish pattern pula, okey? Jadi, diamond up untuk ni sama je, dia just terbalik lah, okey? Yang mana diamond up ni adalah bearish pattern. Expectation kita apabila dia dah sampai dekat up level tu, diamond up, then kita akan sell ke atas dan kita akan kita sell ke atas dan kita akan buat benda yang sama lah. Cuma dia terbalik je. Okay? Selalunya boleh bagi tahu trader-trader saham lah, diorang agak pening sikit. Yalah sebab selama diorang hidup ni dia kata, aku duk lukis ni je. Target market bullish je, tiba-tiba pula kena cari market bearish kan. So macam mana dia kata? Tapi bagus lah untuk diorang. Ini adalah exposure untuk diorang. Tengok keadaan market yang contoh dia macam CPO lah. Macam CPO ni yang hari tu naik gila-gila. Memang naik gila-gila. Tapi bila jatuh, memang jatuh gila-gila juga. Okay, sampai limit down lagi. Okay, jom. Tengok. Ini contoh yang sama juga daripada yang sampel saya bagi tadi. Kita nampak, saya skip structure yang kecil dan saya ambil structure yang besar. So, bila kita ambil structure yang besar macam ni, so apa expectation kat saya? Macam saya bagi tahu tadi, point C saya je yang paling penting sekarang ni. Bila saya dapat point C ni, ini C bukan D So, bila saya dapat point C dekat 69.8%, okay, so boleh kata dia hampir dengan level 70.7%. Okay, so saya dah tahu point C saya ni dekat level sini, dia dekat dengan level 70.7%. So, point D saya boleh pergi sampai level mana? Okay, sampai level mana dia boleh pergi? Okay, jom. Kita tengok point D dekat mana. Okay, macam saya bagi tahu tadi, level tu adalah 70.7%. Ini level yang paling dekat. Apabila saya dapat point C 70.7%, so point D saya nampak dia boleh pergi hingga 141%. Okay. Next, inilah contoh dia. Macam mana kita nak lukis benda ni. 1, 2, 3. Dia sampai 3 je. Dah habis. Okay, so saya dah lukis. Saya kira saya punya entry point. Macam mana nak dapat entry point? Point D, saya akan kira Fibonacci extension daripada B hingga ke C untuk dapatkan point D. Dah settle. Dapat entry point saya 3720. Okay, untuk saya masuk sell. So next stop loss saya, dia simple je. Stop loss kita akan ambil next Fibo level. So disebabkan entry point kita adalah 141%. Jadi kita punya cut loss adalah dekat level 161.8%. Okay. Inilah label yang kita akan letak sebagai kita punya cut loss. Okay. Dah settle. Untuk hitam ni adalah color untuk kita masuk sell. Dan color merah ni adalah color cut loss. So, bila kita gunakan charting 5 minit, nampak dia punya range harga tu lebih kurang dalam berapa tick ni? Lebih kurang dalam ni lah. Lebih kurang dalam 25 tick. Okay. Kalau guna 5 minit. Kalau dulu guna 5 minit chart 5 minit, kita punya cut loss range dia dalam 5 ke 10 tick je. Tapi sekarang ni kalau kita guna 5 minit pun range dia 30 ke 70 tick. Okay, tengok keadaan market lah macam mana. Right, dah settle, dah jumpa entry point. Kita dah jumpa kita punya cut loss point. Okay, next kita nak dapatkan kita punya TP. Okay. So TP juga macam yang saya bagi. Nak dapatkan take profit level, so apa kita akan buat? Kita akan kira Fibonacci daripada C ke D. C ke D, kita akan ambil first TP 38.2% dan second TP dekat 61.8%. Okay. Dah. Saya kira C hingga ke D untuk saya punya TP. Okay. So saya kira lah, saya lukis Fibonacci retracement daripada C hingga ke D. Lepas tu, saya akan letak TP pertama 38.2%, TP kedua dekat 61.8%. Okay. So TP pertama, TP 2. Dah, settle. Ini contoh dia. Dah lukis lah. Dan kita tengoklah apa berlaku dekat dia punya movement. Lepas tu boleh kata dia jatuh. Dia kena TP pertama pun dekat level sini. Berapa candle ni? 5 minit. Selepas entry kena 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 candle dah kena dah. 6, 7 candle lah. Okay. So itulah pergerakan dia. Especially untuk harmonic trading ni. Okay. Dan dia terus jatuh ke bawah. Okay.
Besar stop loss Tuan Suki? tak besar. Kalau sekarang ni bila kita tengok 20 tick tu okey. Kalau kita compare yang dulu dulu punya 24 tick ni memang simple je. Tapi sekarang ni sampai 30 tick. Tak apa, nanti saya akan tunjukkan sekejap lagi tentang drawing Macam mana kita boleh dapat saya target nak bagi tadi dekat klien. Nak cari sell. Tapi itulah kita punya keberanian dah tak ada sebab kita guna short term time frame. Kita nampak long term, kita nampak semua time frame yang market mungkin naik. Tapi 5 minit bagi tahu dengan 15 minit dia akan jatuh. Cuma saya jadi takut juga. Okay? Kadang-kadang nak masuk sendiri tu tak apa. Ini bila kita dah bagi view, klien dah follow, bila diorang dah loss, nak menghadap diorang bukan senang tau, saya bagi tahu. Okay? So kita tengok ni, untuk contoh diamond up dengan diamond down ni, boleh kata dia dah habis. Saya boleh bagi tahu dah habis. Okay? Tetapi sekarang ni apa yang saya nak bagi tahu, ada satu benda, ada satu benda lagi. Untuk harmonic pattern sebenarnya memang banyak gila. Okay? Memang banyak sangat, terlalu banyak. Okay? Kadang-kadang kita akan switch juga daripada sini ke sini. Apa yang kita jumpa dulu kita akan gunakan. Okay? Dan tadi tu korang belajar tentang diamond up dengan diamond down. ABCD lah, tapi saya gunakan diamond up, diamond down sebab mudah untuk kita faham dan untuk kita sebagai newbie tahu diamond up, diamond down baru dia tahu. Kalau tak nanti nak kena faham bullish ABCD, bearish ABCD. Bull dengan bear aku tahulah. Satu tu beruang, yang satu tu aku tahu lembu. Okay, lembu dengan beruang. Tapi apa benda tu? Aku pun tak faham. So kita just bagi tahu market jatuh ataupun up. Okay, kita buat satu expectation. Kalau M dengan W macam ni lah bentuk dia. Okay. Ni M dengan W. Dalam MW ni dia ada ABCD juga. ABCD. Sama je. Okay, benda yang kita belajar tadi. Diamond up dengan diamond down. Diamond down dia appear dalam pattern M. Dan diamond down dia akan appear dalam pattern W. Okay. Lepas tu kita ada fail M dengan W. Ini fail M dengan W. Lebih kurang sama je macam tadi. M dengan W. Sama. Ini adalah bullish pattern. Dan ini adalah bearish pattern. Lepas tu kita ada tree drive. So tree drive bentuk dia macam mana? Macam ni. Okay. 1, 2, 3. Lepas tu baru dia naik. Okay. Yang ni sama juga bila market tengah bullish. Okay. Market tengah bullish kita akan jumpa satu pattern. Yang ini kita panggil sebagai tree drive lah. Okay. Lepas tu kita nampak reverse reciprocal. Ini bullish pattern. Dia jatuh. So kita akan tangkap buy dekat bawah. Dia expect dia akan naik. Ini reverse reciprocal untuk ni pula. Untuk pattern. Saya panggil S dengan Z lah. S ni adalah bullish. Lepas tu Z ni adalah bearish pattern. Okay. Dan last kali kita ada 5O. Yang mana untuk harmonic, highest level untuk harmonic adalah 5O. Okay. So 5O ni, inilah bentuk dia. Pergerakan sama juga, M dengan W. Cuma dia ada pertambahan daripada reverse reciprocal. Sebab, okay, ada reverse reciprocal. Dia ada ABCD. Okay. Lepas tu last kali baru kita expect dia akan jatuh. Jadi yang mana pattern M ni adalah bearish pattern. Dia terbalik. Yang mana satu ni lagi, pattern W ni kita panggil sebagai bullish pattern pula. So boleh kata dia terbalik. Dia terbalik. Okay. Okay. Saya rasa saya punya part dah habis. Tapi saya nak bagi tahu, rebut peluang. Minggu depan saya akan buat satu kelas lah. Kita akan buat satu kelas ni. Kita akan buat tentang spread kelas. Okay. Ramai yang tanya. Semua tak sabar. Tapi bila tanya dia, futures tu apa? Futures saya tak tahu apa tu tuan futures. Jadi itu kita bagi tahu kena follow based on step by step. Dia setengah trader tak tahu lagi. Semua tahu tentang saham tapi futures dia tak tahu. Okay. Right. Saya boleh pass saya punya sesi dekat Cik Syaz. Alright, terima kasih Tuan Ami. Kita akan masuk ke sesi Q&A session sebentar lagi. Sekejap ya. Okey, kepada siapa yang mempunyai soalan, anda boleh type soalan anda di chat box. So, Syaz akan baca anda punya soalan sebentar lagi. Alright, soalan pertama. Bolehkah kita guna untuk ES500 tak? Untuk future S&P 500? Okey, Cik Syahmi, apa yang saya boleh bagi tahu, sebenarnya untuk harmonic trading, apa-apa benda yang bergerak, di dalam tu kita boleh lukis dan kita boleh target dia boleh pergi dekat mana.
Okay, macam dulu saya dok fokus dekat agriculture dengan komoditi lah. Komoditi ni banyak jenis kan. Macam ada klien gunakan crude oil. Saya memang fokus komoditi gila-gila pada waktu tu. Okay? Dan diorang tanya saya, boleh tak kalau kita gunakan di dalam mini S&P S&P 500 dia kata mini S&P. Saya bagi tahu tak apa, aku cuba dulu, aku lukis. Dia bagi dekat kau. Saya lukis-lukis je bagi dekat dia. Dia masuk, dia dapat sapu atas bawah. Okay, tapi dia masuk based on yang highest level saya bagi tahu tadi lah. Highest level tu adalah 5.0. Okay, so apa kesimpulan dia? Kita boleh masuk ke semua benda. Semua benda kita boleh masukkan. Asal dia ada pergerakan, selagi tu asal ada pergerakan, so kita boleh masuk, tak ada masalah. Okay. Alright, terima kasih Tuan Lami. Soalan kedua, apakah time frame yang sesuai untuk kita pakai? Okey, Tuan ni. Farul. Tuan Farul, okey. Tuan Farul, tentang time frame tu sebenarnya, apa yang saya nak ingatkan dekat sini, Tuan kena faham dahulu tentang kesemua time frame tu. Apa maksud dia weekly, apa maksud dia, maksud daily untuk apa. Selalunya kita jarang gunakan daily time frame untuk masuk trading. Tapi tengok produk. Katakan kalau kita masuk saham, bagi saya kalau saya gunakan harmonic trading, dia dah memadai. Lowest time frame yang paling rendah saya pakai. Dia dah cukup untuk gunakan hourly. Okay? Tapi kalau kita tengok komoditi, sebab komoditi dia punya trading hours lebih panjang daripada saham. Saham 5 jam, 6 jam. Lebih kurang lah. 8 jam. Macam tu Lepas tu kita compare dengan commodities, yang mana market CPO kita ni boleh capai hingga 8 jam. 8 jam sekarang. Sampai 8 jam. Lepas tu kita tengok US market, especially untuk crude oil ataupun Brent crude oil, WTI crude oil, dia running 23 hours. Almost 24 hours lah. Okay. Jadi kalau daripada 24 hours tu, dia valid kalau kita nak gunakan 4 jam punya candle. Jadi kalau nak gunakan untuk masuk trading, kena faham satu benda je. Makin besar time frame kita gunakan, makin besarlah kita punya risiko. Lepas tu profit kita pun makin besar juga. Okay? Tapi kalau tanya saya, depends. Kadang-kadang kita akan nampak pattern tu appear dekat daily, tapi saya tak masuk. Kalau saya jumpa dekat 4 hour, saya tak masuk juga. Itu sebagai satu direction. Katakan daily, 4 hour dah kata benda tu akan naik. Dia akan naik, saya nampak. Lepas tu hourly pun kata naik. Habis. 5 minit ni, apa aku akan buat, aku get ready. Aku jual rumah, aku jual kereta, aku jual tanah, semua benda aku jual. Lepas tu masuk market. So hopefully besok tak jadi margin call lah. Itu perumpamaan dia Tuan. Okay, soalan seterusnya. Untuk set trailing dalam saham, ada recommend tak berapa bit kita boleh set? Sebab kadang-kadang dia akan jatuh banyak lepas tu dia akan naik tinggi. Contoh seperti beberapa counter yang baru-baru ni. Okey, saya rasa Tuan salah tempat ni Tuan kalau tanya tentang saham. Tapi tak apa, jangan risau. Sebab Tuan dah stay sampai sejam kan. Soalan-alang saya kena explain lah. Okey, masalah dia dekat Bursa Malaysia ni, kena faham, kita ada Bursa Malaysia Securities, kita ada Bursa Malaysia Derivative. Bursa Malaysia Derivative dia ada types of order. Order yang dia offer untuk trader. Salah satu dia market, limit, apa lagi? Stop limit. Lepas tu ada stop order. So senang cerita ada 4 jenis order lah. Itu under Bursa Malaysia Derivative. Tetapi bila kita tengok dalam saham, order yang dia offer hanya 2 sahaja. So order yang pertama dia offer ni adalah limit order. Lepas tu yang kedua, market order pun tak ada. Satu ialah ada limit order saja. So macam mana kita nak masuk market macam tu? Jadi kalau dekat saham kita nak main trailing, order yang korang gunakan tu adalah stop limit. Stop limit ni kita dalam features kita akan gunakan untuk entry point. Bobo ataupun sobo. Buy on breakout ataupun kita akan sell on breakout. Okay? Jadi kalau dekat saham, kalau kita gunakan stop limit sebagai kita punya cut loss, kalau dia ada spike berlaku, habis. Itulah apa yang berlaku selalunya. Aku letak stop loss. Tapi stop loss aku tak kena, dia kata. Macam mana? Memang order tu diguna pakai untuk stop limit. Tapi setengah broker, saya boleh bagi tahu M+, apa lagi broker yang bagi stop limit, RSB, lagi CIMB. Diorang create order ni sebab, yelah, Bursa Malaysia Securities tak create order untuk stop loss. So, korang terpaksa gunakan stop limit tu sebagai apa kita panggil? Sebagai korang punya cut loss. Jadi ada range dia. Okay? Kalau tuan nak faham dengan lebih detail, macam saya bagi tahu minggu lepas saya explain tentang order type dekat saya punya klien. So kalau tuan nak saya explain dengan lebih dalam, saya akan explain lagi lah nanti. Dia panjang sebenarnya. Dia memang panjang ada explanation dia. Tapi apa saya boleh bagi tahu tuan,
tuan try letak range. Stop. Okay, stop loss sell stop. Katakan tuan beli saham Bintai. Berapa harga Bintai sekarang? 15 sen. Harga 15 sen. So kita letaklah range 9 hingga 6 sen. So 9 6 sen. So 9 tu adalah stop order. Lepas tu limit dia dekat 6 sen. Ini salah satu dia lah contoh yang saya boleh bagi tahu. Okey, soalan kedua daripada Mukhtar Effendi. Adakah harmonic pattern ni sesuai untuk dipakai untuk counter index seperti Hang Seng, Nikkei dan Okey. etc. Okey. Apa yang saya boleh bagi tahu, sebenarnya founder untuk harmonic trading ni, dia memang masuk indeks. Dia masuk indeks, dia masuk saham. Okey. Jadi dekat Malaysia ni, saya nak masuk indeks, kena faham kan, sebab indeks tu adalah produk yang non syariah. Jadi saya pun tak fokus sangat, tapi saya suka lukis dan saya bagi dekat klien untuk kita expect sama ada pergerakan dia tu boleh naik ataupun dia boleh jatuh. Sebab KLCI futures kan, KLCI kita ada. So KLCI futures ni sebagai satu tanda ataupun arah yang lebih cepat compare daripada KLCI index. Sebab FKLI buka sampai pukul 11 malam. Kita punya index buka sampai pukul 5 petang je. Okay. Jadi kalau tuan nak gunakan untuk lukis apa? Nak gunakan apa tadi soalan tu? Nak gunakan untuk masuk indeks, boleh, tak ada masalah. Memang boleh, memang agak sesuai. Even founder dia pun memang fokus dekat indeks. Okey, soalan seterusnya, macam mana cara untuk kita kira guna percentage of Fibonacci dapatkan SL ataupun /TP dan juga point D? Okay. Right. Sebenarnya tadi saya dah explain macam mana kita nak dapat entry point. Okay, saya bagi by mouth ya. Boleh. Okay. Right. Entry point macam mana? Macam mana dapatkan entry point? Okay. Untuk Encik Lamin nak share ke? Boleh. Saya kata sebab boleh? kalau saya share. Okay, saya cuba share kejap daripada slide. Ni tengok semula. Sekejap saya kena buka dulu. Mana dah slide saya tu? Sekejap ni. Dalam slide ni tadi saya ada explain yang bila saya dapat saya dapat point C ni. Point C saya dapat 61.2%. So saya tahu point D saya ni akan jadi ni, dia akan pergi sampai level 161.8%. Okay? Inilah saya tahu. Macam mana dapat benda ni? Inilah relationship dia. Relationship yang saya cakap tadi di dalam sini. Okay? Mana dah tu hilang pula. Sekejap ya. Ini relationship dia. Sebab bila dia jadi macam ni, inilah level yang akan dapat. Bila ini jadi macam ni, ini. Katakan saya dapat 50% point C. Point C saya 50%, so point D saya dekat 200% lah. Okay. Saya tahu dia boleh pergi sampai 200%. Jadi saya akan get ready lah. Saya akan masuk sell kalau kita jumpa diamond up, dan kita akan, kalau kita jumpa diamond down, kita akan masuk buy dekat level 200% ni. Okay. Itulah cara dia untuk kita dapatkan entry point. Okay tuan? Jawab soalannya tuan. Okay. Soalan seterusnya, adakah value Fibo tadi boleh diguna pakai dalam bursa? Boleh. Value Fibo boleh dipakai di dalam bursa Malaysia. Mana level tu sama je. Memang tetap sama. Cuma mungkin dalam time frame tu ada berbeza sedikit. Macam yang saya bagi tahu, kalau dalam saham dah kira cukup, saya gunakan hingga ke hourly. Tapi bergantung juga. Kalau saham tu memang dia punya movement laju gila, dia terlalu laju lah. Bila dia terlalu laju, apa saya akan buat? Kadang-kadang dekat 5 minit ataupun 15 minit, pattern tu pun akan appear juga. So rajin-rajinkan tengok volume jugalah. Especially untuk trader saham volume dan volatility. Okey, soalan seterusnya, boleh ke tuan tunjukkan setup time frame yang tuan gunakan setiap kali tuan trade? Setiap hari? Okay. Boleh. Saya tak share charting pula kan. Kami ni sembang je. Tapi charting tak tunjuk. Okey, jom saya tunjuk dulu lah. Okey. Okey, semua nampak Mana time frame yang saya pakai? Nampak tak saya punya time frame semua? Nampak? Kalau nampak cuba komen. Nampak? Saya nak tengok dekat dalam chat tu. Ada orang ke tak ni? Allah, semua dah jam dah ni.
Semua cakap nampak. Semua nampak? Okey, Alhamdulillah. Okey. So Alhamdulillah apa nampak. time frame yang saya pakai, selalunya saya akan buka Tapi orang kata halus. halus. Okey, saya kecilkan dulu. Okey. Kalau macam ni nampak clear. Cuba komen jap, nampak ke tak? So smooth sikit kita nak ni. Nampak halus. Nampak. Nampak ke nampak? Nampak Nampak. Okey. Jom saya tunjuk dulu kat dalam ni macam mana kita boleh nampak benda ni. Okay, so saya selalunya saya akan buka daily, saya akan buka 4 hour, 60 minutes, 30 minutes, 15 minit dan last kali dekat 5 minit. Okay, so saya akan tengok ada apa-apa pattern yang appear tak dekat dalam ni. Okay, so selalunya saya akan buka, saya buka besar sebab saya pun tak nampak ni kalau saya buka kecil. Okay, so bila saya buka macam ni je, okay, saya buka, saya akan tengok macam ni. Daily ni, saya dah nampak market akan naik. Okay, lepas tu dekat awal hari tu kita sangkut bila kita buy 4394 dia jatuh, tak apalah, makan stop loss makanlah, nak buat macam mana kan. Okay, next. Kita tak ambil peduli tentang loss tu. So kita akan fokus lebih kepada kita punya ni. Bila view kita tak jadi, berapa kecil kita punya loss tu. Bila view kita jadi, berapa besar kita punya profit kita dapat hold. Okay. Ni contoh dia tadi. Tadi saya jumpa satu pattern ni yang kata market jatuh. Tapi saya tak berani bagi untuk sell. Sebab saya nampak saya punya bigger time frame ni dah bagi tahu benda ni nak buy. Okay, ini kata sell. Ni tadi. Ini kalau klien korang claim korang tak dapat benda ni, saya tak tahulah. Okay, untuk klien dia test 3 kali tadi 1, 2, 3 zas dia jatuh. Tapi dia tak kena TP kita. Tapi saya tak berani bagi sell. Saya suruh tadi pagi dekat klien saya ni dekat klien lah. Saya tak boleh bagi kat public. Kang kena kejar security commission pula. Bagi dekat public pasal drawing semua. Betul. Kita bagi dekat kita punya close group, dekat kita punya klien saja. Ini pun lebih kepada bimbingan Nampak? Kita masuk sini dia test ZAS. Ini kita ada bagi tahu lah, cuma semalam yang kita bagi, lepas tu hari ni dia dah gap gila-gila. So apa next step yang kita nak buat? Takkan kita nak masuk sell. Biar dulu 5 minit kata sell, daily kata buy. Daily kata buy. Ini tak nampak apa-apa. Yang ini nampak dia dah nak breakout dah ni. Dalam proses nak breakout. So kalau dia pecah mungkin dia akan naik. Sebab long term view saya nampak CPO boleh pergi jauh. Okay, sekarang ni dalam proses je. Inilah cara saya. Kalau korang tanya, saya buka semua charting. Ini saya baru buka 6. Saya tak buka 8 lagi Kalau saya buka 8 lagilah pening. Tapi bagi saya dah cukup lah. Saya buka macam ni je. Saya buka macam ni, tapi saya akan fokus. Saya akan tengok entry point based on 30 minit, 15 minit dengan last kali dekat 5 minit. Kalau saya tak nak, saya buka macam ni je. ZAS dah settle. Satu je kan. Sekarang dia tengah test. Ini level yang saya bagi tahu tadi. Kami sell dekat sini Ini second level kami sell. So tengok macam mana. Last kali kalau tak jadi, dia akan kena lah stop loss. Stop loss dekat level mana? 4070, 4091. 21 tick je. 21 tick baru berapa ringgit? Dalam 500 je. Satu lot lah 500. Kalau korang masuk 10 lot sakit juga lah. Okay? Right. Okay. Soalan seterusnya, harmonic pattern ni boleh ke kita nampak hari-hari? Boleh. Hari-hari boleh nampak. Macam yang saya bagi tadi tu, itulah dia akan appear. Dan harmonic pattern dia macam ni. Selagi view tu tak batal ataupun TP kita tak kena, selagi tu view tu kita boleh hold. Okay? Kalau dah kena stop loss, so view dah salah. Okay? Tapi kalau view tu dah betul, TP tak kena, view tak salah lagi. Okay? Tapi dia tak betul juga. View dah betul, kita dah masuk, cuma entry TP kita je tak kena. Ada juga dalam satu case yang mana saya, masa tu kita dalam proses testing, kita test benda ni, test benda ni. Kita memang tak letak TP masa tu. TP pertama tak kena, dia jatuh semula. Tapi saya banyak main trailing, cover commission. Okay? Tapi sakit hati juga. Bayangkan kalau korang ada 5,000 ke 10,000 profit dalam tangan, lepas tu kita tak ambil. Tak ambil, kena trailing. Banyak kali kena lah. Tapi nak buat macam mana? Itu kita nak buat testing. Kalau profit lah. Kalau kita loss lah maksud dia. Tapi banyak kali kita terkena macam tu. Kalau tak, bila kita kira hingga ke hujung bulan, sepatutnya kita punya potential profit tu lebih besar daripada kita punya modal. Yang modal ada tu lah, memang patut boleh grow. Tapi disebabkan kita nak buat test. So, kita tak ambil peduli benda tu. Okay? Loss lah. Ataupun grow. Tapi dia tak maksimum lah macam yang kita expect. Okay? Okay.
Soalan seterusnya, buku rujukan apa yang untuk kita belajar dengan lebih lanjut tentang harmoni dan Fibonacci? Ada Okey. rekomendasi tak daripada Tuan Lami? Okey, boleh. Memang sebenarnya buku yang saya refer sebenarnya ada 4 je buku. 5 lah. Saya gunakan buku Robert Proctor. Okey, Robert Proctor ni saya suka. Okey, saya terus terang bagi tahu, saya dulu adalah salah seorang trader yang agak taksub dengan Elliott Wave dahulu kala. Tapi saya dah start tinggal benda tu. Jadi sekarang saya fokus ke harmonik. Kenapa? Sebab harmonik senang gila. Kita nak tahu jenis binatang je. Dan salah satu buku yang saya refer, yang korang kena refer ni, Harmonic Trading daripada Encik Scott Kani. Encik Kani So boleh tengok buku ni. So kalau korang bernasib baik masa korang beli buku ni, dia akan sign lah. So dalam ni memang bagus buku ni. Buku ni saya terkena lah. Sebenarnya saya terkena. Kita boleh beli daripada mana? Amazon. Tapi saya tak nak. Saya nak ambil daripada ni juga. Yang direct lah konon daripada dia. Ambil mu. Lah harga dia 2-3 kali ganda saya kena masa tu. Okay. Sebenarnya ada je online. Kalau nak download, korang boleh download, boleh tengok. Okay. Tapi ingat cakap saya Semua tolong ingat cakap saya ni. Okay. Buku ni kita baca, kita hanya dapat information. Okay. Tapi apabila kita belajar berdepan macam yang saya cakap ni, okay, korang akan dapat satu ilmu. So information dengan ilmu adalah dua benda berbeza. Itu yang saya bagi tahu tadi. Kalau betul-betul nak belajar, okay, mungkin boleh PM kita ataupun boleh boleh bagi tahu macam mana kita boleh meet up untuk buat pembelajaran seterusnya. Tengok dekat belakang saya ni pun banyak buku ni. Salah satu buku yang kita tengah refer lah. Okay? Right. Okay, next question. Soalan seterusnya, ada tak indikator harmonic pattern yang berguna dalam TradingView? Tanya saya, kalau guna moving average, Bollinger Band semua pun berguna. Okay, indikator untuk harmonik ni sebenarnya, dia ada yang percuma dengan ada yang berbayar. Macam saya ambil satu software ni, saya bayar $1,000 dalam tempoh setahun. Kenapa saya nak kena bayar sampai setahun? Orang macam sebelum ni, saya cakap dengan orang cakap, patutlah kau tahu entry point kau dekat mana sebab kau ada software. Memanglah ada software. Kalau tanya saya dah praktis benda ni 6 tahun, 6-7 tahun. Saya tahu dah dia punya rules semua. Saya tengok saya boleh lukis benda pun baris je. Contoh. Jadi saya tak nak buang masa. Saya develop saya punya sistem. Saya develop saya punya alert. Yang mana klien saya tak faham benda ni. Padahal dekat luar kita charge ni alert. Dekat luar kita charge every month. Tapi kita bagi dekat dia punya klien. Okay. So dia nampak je diorang dah start melukis. Lukis lah. Dia tak ada benda yang mudah lah dalam trading. Cara mudah dalam trading ni, kalau korang nak mudah tu, itulah skim cepat kaya datang. Lepas tu bagi hulur duit. Okay, bagi hulur duit. Macam baru-baru ni dekat OctaFX. Okay, buka account OctaFX. Lepas tu copy trading. Confirm profit. In the end budak 5 orang. Saya punya student datang bagi tahu loss. Kita buat study of probability. Jadi indikator ni yang saya nak bagi tahu ada yang kita dah develop. Memang dah ada. Based on masuk alert dalam Telegram pun dah ada. Lepas tu kalau nak gunakan ada dekat dalam ni, dalam TradingView, boleh cari nama dia Rozani kan. Rozani Abdul Ghani, saya punya student, dia dah develop harmonic software dekat dalam tu. So korang cari je harmonic Rozani Abdul Ghani, boleh tengok dekat dalam tu nanti. Okey, pada pendapat Tuan, time frame 1 month ni sesuai ke untuk intraday atau ada cadangan guna time frame lain? Kejap, time frame berapa tadi? 1 month? 1M. 1M? 1 minit? Okay. 1 minit. Okey. 1 minit kalau Okey, 1 minit. 1 minit. Saya 1 bulan tak boleh cakap apa, tapi tak apa, jom kita tengok dulu. Based on 1 minit lah. Katakan saya guna ni, saya guna ni jap Kalau saya buka 1 minit, nak guna 30 saat pun ada boleh je, tapi kita cuba tengok dulu 1 minit. Kalau nak pakai 1 minit tak ada masalah, boleh je nak pakai, cuma dia terlalu laju, memang sangat laju. Okey, nak masuk based on breakout, okey, ada dekat dalam, boleh je. Tapi saya bagi tahu kalau kaki ni, kalau trader tu jenis yang trader yang kita panggil sebagai trend following, market tengah sedap macam ni, memang dia dapat sapu besar. Sapu rata kota raya kita panggil. Okay. Tapi bila market kena macam ni, masuk breakout, naik sikit je lepas tu jatuh. Dia masuk sell on breakout, jatuh sikit lepas tu naik. Masa market tengah flat, memang tak guna.
Memang tak gunalah dia punya view tu. Okay. Tapi bila market trending nak guna 1 minit boleh je, tak ada masalah. Basic 1, 2, 3 pattern. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3 pattern ni. Kalau kita masuk breakout sini, 3987. Lepas tu stop loss kita dekat level bawah ni. Kira-kira roughly dalam 31 tick. Baik saya pakai ni tadi. Saya pakai harmonik. 5 minit tadi harmonik saya baru berapa ni? Loss saya baru berapa ni? Berapa? Tak besar compare daripada pattern 1, 2, 3 ni. So terpulang, nak pakai. Tapi kalau saya tak berminat lah nak guna pattern macam ni. Ni sebagai contoh dia. Nak guna 1 minit boleh. Ada je pattern. Valid ni harmonic pattern. Masuklah dekat sini. Tengok dia jatuh juga tadi. Tapi TV pertama tak kena lah. Test lagi kali kedua. Kalau duit banyak wang boleh masuk dua-dua level. Kalau duit cukup-cukup je, itu yang masalah. Macam saya bagi tahu masuk at least 2 lot lah. Okay? Nak guna 1 minit ke, nak guna 30 saat ke, pattern tetap akan keluar. Okay. Tapi jangan guna untuk 1 bulan. Jangan guna 1 bulan. Kalau guna 1 bulan, saya cakap, ada kot untuk trader saham lah. Kalau ya, saham lah. Saham nak pegang 10 tahun boleh. Sorry, confused. Betul, tak apa. 1M tu 1 minit. Okay. Macam mana kita nak buat semua multi time frame ni dalam satu page? Oh, okay. Untuk multi time frame ni sebenarnya dia tak ada kaitan dengan kita punya tajuk hari ni. Tapi apa yang saya boleh bagi tahu, tolong ambil package yang paling mahal. Okay? So paling mahal dia boleh buka sampai 8 patch lah. Macam saya perlukan benda tu. Itu kenapa kita ambil package yang paling mahal. Kita develop dia punya develop apa nama? Alert. Okay? Alert. So alert. Jadi alert tu dia perlukan roughly dalam 400 alert. Untuk tempoh sehari. Jadi itu kenapa kita ambil benda paling mahal. So tengok tujuan dia macam mana tuan. Okay. Sebenarnya tuan boleh ambil, dia ada 3 package. So package yang murah, pertengahan dengan yang paling mahal. Sebenarnya kalau tuan ambil paling murah pun dah okey. Macam dulu saya bagi tahu dekat kita punya student, kalau nak ambil paling mahal, try share dulu. Share dalam 5 orang. Ambil paling mahal. So bayar 2,000, 400 je lah seorang. Okay, bayar 400. Instead korang bayar 2,500 untuk setahun, bayar 400. Janganlah kedekut. Pasal chatting ni, ini benda ni makin highest dia punya ni, higher dia punya package tu, makin banyak benefit yang kita akan dapat. So jangan kedekut lah. Saya jumpa ramai trader ni. Oh, aku tak nak, aku nak chatting percuma. Daripada mana? Daripada Bursa Station. Daripada mana? E-Signal lagi dia pening kepala nak kena bayar. Ada je CQG dekat Philip ni ada platform tu lah, ada chatting, tapi saya tak suka pakai. Jadi jangan kedekut. Okay. So kita nak dapatkan profit yang besar. Kita dah masuk zaman 2020. Jadi beza lah benda tu, memang sangat penting. Kena laju. Okay. Ini yang saya boleh bagi tahu tuan, ambil package paling mahal, barulah tuan boleh buka sampai 8 time frame. Tapi saya buka 6 je dah cukup lah. Nak buka lebih-lebih memang tak boleh. Okay, soalan seterusnya, kenapa diamond up kita panggil bearish? Adakah lepas formation tu dia akan bearish? Okay. Macam ni. Macam saya bagi tahu ada 2 study. Okay. So study yang pertama tadi, kita ada trend following. Trend following punya trader, bila market breakout je, dia akan hold dia position buy. Breakout atas pun dah pecah macam cup and handle punya pattern, dia akan masuk buy. Okay. Kenapa? Sebab dia nampak market tu dah pecah zigzag 1, 2, 3. So dia akan masuk based on breakout. Okay. Jadi kalau harmonik ni, kita masuk lebih kepada boleh kata market tengah flat lah. Okay. Lebih kurang macam ni lah, macam gun. Okay, macam gun dia tengah flat, tapi kadang-kadang gun pun bila flat dia akan naik ke atas. Macam harmonik ni kita lawan counter trend. Yang tadi tu trend following, lepas tu kita ada counter trend. Sebenarnya kita ada orang yang ketiga. Okay. Orang yang ketiga ni kita panggil sebagai contrarian. Bila dia buat satu ni, contrarian ni macam mana? Katakan dia nampak moving average up, nak confirm up kan. So apa dia buat? Dia akan masuk sell. Okay. Padahal dia kena masuk buy, tapi dia tak boleh. Dia kena lawan. Inilah contrarian maksud dia. Jadi harmonik kita counter trend. Kalau yang lain tu, pattern 1, 2, 3 yang tuan biasa belajar tu, dia lebih kepada trend following. Itu yang saya boleh bagi tahu. Dan saya prefer masuk based on counter trend instead of trend following. Okay, soalan seterusnya. Bolehkah kita, macam mana kita nak kira percentage point A ke C? Nak kira point A ke C?
A, B, C. Tak boleh. Kita hanya fokus based on dia punya leg saja. Macam contoh A ke B, B ke C. Okay? Itu je yang kita akan fokus. Kita tak akan fokus yang nak tengok dia punya percentage sampai ke C tu. Tapi apa yang saya boleh bagi tahu, A, B, C, point C tu dia tak boleh lebih daripada point A. Itu je syarat pertama. Dan maximum level dia kena jatuh ataupun retrace. Ini untuk pattern 1, 2, 3 lah. Diamond up. Diamond up, maksimum dia boleh jatuh hingga 88.6. Lebih daripada level tu, maksudnya view tu batal lah. Okay? View batal. Bukan batal, mungkin view tu tak boleh pakai lah. Maksudnya harmonic pattern tak appeal di dalam market ni. Okay. Nak trade FKLI, kita kena juga compare dengan harmonic pattern yang dibina oleh cash market. Betul, tapi kalau fikir logik, futures gerak dulu. Kan, futures gerak dulu. Barulah cash market gerak. Orang dok kata yang walaupun apa yang berlaku, orang-orang dok kata lah, ini trader saham yang dok kata. Sebab apa? Sebab saham tu sebati dalam diri dia kata. 20 tahun, 30 tahun masuk saham dia kata kan. Cash market, futures market tetap akan follow dekat cash market. Tak, kamu silap sebenarnya. Okay. Kalau apa yang saya boleh bagi tahu, futures market gerak dulu. Okay. Then barulah cash market akan gerak. Kadang-kadang dia akan follow each other. Okay. Saya masih ingat pada tahun 2008, masa tu ada election. Okay. Election ni, apa yang berlaku lah pada waktu tu. Semua orang pada waktu tu ingatkan masa tu pembangkang lah. Pembangkang akan take over. Sebab ada popular punya undi lah dia kata. Jadi, saya tak cerita lebih pasal benda ni. Tapi sebab benda ni dia bagi efek dekat market kan. Jadi masa tu orang dah start ni. Dia kata macam, okay confirm ni. Dia akan tukar government. Confirm orang kata kan. Sebab nampak dia punya populariti punya undi pun nampak macam ni dia kata. Untuk buat based on survey pun kata macam ni. Jadi apa berlaku? Sehari sebelum election, market saham pada waktu tu, dia jatuh tau. Memang panik. Semua orang pun takut, dia kata. Apa akan jadi dengan sektor sekarang yang ada kaitan dengan kita punya menteri pada waktu tu, dia kata kan. Jadi jatuh gila-gila. Okay? Bila jatuh gila-gila, kita nampak futures pada waktu tu, KLCI futures buka pada pukul 8.45. Yang mana cash market open pada pukul 9. Futures market dah spike dah. Spike dah. Kan? Cash market pukul 9 baru follow spike. So siapa gerak dulu? Futures lah. Sebab futures buka awal. Itu futures ni. Ni kalau saya sembang tentang Nasdaq futures. Nasdaq futures untuk cash market. Dia tutup pukul 2 petang. 2 petang tutup. Okay. Tapi dia punya ni, dia punya futures market, dia run sampai pukul 6 pagi. Trading hours dia almost 18 ke 19 jam. Kau nampak? Japan ada problem. Dia dah absorb dulu. Australia ada problem, absorb. Apa lagi? Negara mana? So bila Europe buka, dia absorb dah. Tak ada masalah. Sebab dia tak takut lah. Sebab futures dia akan gerak dulu. Cash market buka pada waktu malam. Pukul 9 malam. Jadi, kena tengok dua-dua lah kalau rajin. Tapi saya tak nak buang masa tengok dua-dua. Kalau saya kira FKLI, dah cukup dah. Okay? Boleh tengok dalam group kita. Saya ada target FKLI pada waktu tu. Okay? Kita tengoklah capai ataupun tak. 1,500 saya target. Yang mungkin dia akan pergi. Okay, soalan seterusnya. Boleh ke Tuan test kita tengok harmonic pattern ni dekat ES500? Coba kita tengok sekejap lah. ES500. Okay. Saya buka dekat ni tuan. Saya buka dekat futures market je. Sebab kita punya produk ni lebih kepada futures. Saya sepatutnya tak boleh sembang selain daripada Bursa Malaysia. Tapi sebab tuan betul-betul ni kan. Saya nampak tuan daripada tadi memang agak aktif. Jadi saya suka tuan lah. Saya suka sebenarnya. Saya suka. Jadi tuan jangan lupa nanti PM saya untuk buka akaun. Taklah gurau ya tuan. Okay, saya tengok ni S&P 500. Ini semata-mata untuk tuan ni saya buka. Okay. Kita biasa buat live saya bagi tahu kita buat live, kita duk sembang pasal market. Orang nak tanya, kita boleh cakap dekat dalam tu Tapi buat masa ni memang kita agak pack sedikit kita punya jadual Okey, ini salah satu contoh dia. Saya buka macam ni je tuan. Okey. Saya nampak ada 2 probability. So probability dia yang pertama, saya akan buka daily dahulu. So kita di dalam biasa ni lah. Dalam technical ni, kita kena tengok daripada longer time frame dulu. Okey.
So daripada longer time frame dia bagi tahu sekarang ni ada bullish deep trap. Saya bukan ABCD lah ni tuan. Saya masukkan terus semua benda. Okay, kita ada bullish deep trap dekat dalam. So memang betul dia jatuh. Macam saya bagi tahu tadi, market tak straightforward. Dia jatuh dulu, jatuh, baru dia naik ke atas. Okay, dah settle. So boleh kata kita tahu yang market akan reverse. Ni kita bagi tahu Kalau student kita orang tahu kenapa saya nampak ada pattern ni dekat dalam ni. Ada pattern apa dia panggil ni? Bukan pattern bump, pattern bearish pattern tu, bearish punya movement, dia dah start fail. Kenapa dia fail? Yalah sebab ada satu pattern macam ni. So kita tahu dia akan naik. Situ kita akan lukis benda ni. Dia test berapa kali. Jangan bagi alasan entry tak kena lah. Okay. Melainkan kalau panggil emosi lah. Emosi. Orang duk sembang pasal emosi kan. Jadi kalau dia emosi dia tak berani masuk. Berapa kali kena stop loss kan. Dalam masa sama, saya tengok dalam ni. Okay. Saya tengok dalam 4 hours. 4 hours saya nampak dia bagi tahu dia ni akan sell. So kalau ikut logik ataupun ikut betul lah tuan. Kalau ikut betul lah yang orang duk kata. Sebab yang ni kata bullish, yang ini kata bearish. Okey tak apa, kita akan compare lagi satu. Ini bullish. Lepas tu ini tengah bullish, ini tengah jatuh untuk short term. Yang ini tengah flat lah tapi dia lebih kepada bullish lagi So apa yang saya nak buat? So saya akan cubalah. Saya akan masuk dekat sini. Ni benda yang korang belajar tadi. Tolak ni tolak tepi ni lah yang ada level ni. ABCD dulu 70.7, sini naik 141 sepatutnya. So saya akan sell dekat sini. Lepas tu saya punya stop loss dekat level atas ni. Sepatutnya next Fibo level sebagai saya punya cut loss. Tapi saya bagi terus macam ni. Dan last kali TP pertama dengan TP kedua. Okay. Barulah kita akan tengok macam mana. So tuan boleh tengok ada dua evidence yang bagi tahu mungkin market akan jatuh. Okay. Sekarang ni market tak complete lagi. Kalau dia confirm kita pakai 4 hour candle So 4 hour candle pukul 6 tadi, sepatutnya pukul 10. Ada 3 minit lagi. Kalau 3 minit maintain macam ni, okay, dia dah jadi apa? Pattern ni. Dia akan jadi lebih kurang macam shooting star, tapi shooting star dia ni berlaku dekat bawah. Ya, dah. Barulah kita akan masuk sell. Okay. Saya akan masuk sell lah. Ini yang saya akan buat. Macam ni lah contoh dia yang kita akan buat satu apa dia panggil? Analisa sebelum kita masuk trading. Boleh tuan? Okey. Kita buka lagi satu soalan terakhir boleh Tuan Lami? Boleh, tak ada masalah. Okey. Soalan seterusnya, apakah pandangan Tuan terhadap market FCPO sekarang? Apa pandangan saya market CPO sekarang? Okey. Tahu kan, sekarang margin dia dah start naik sampai 11,000. Bukan semua orang mampu lah untuk masuk di dalam CPO tu. Yalah, masa dulu-dulu saya ingat, berapa tahun lepas, margin 3,500. 3,500 naik sampai 11,000. Okay, so boleh kata sekarang game untuk CPO ni mungkin dia lebih kepada corporate ataupun hedges. Hedges dengan corporate. Jadi diorang dua ni, boleh kata tengah ni lah, diorang tengah control market. Ya, yang mana daripada dulu diorang tengah control juga. Kita punya equity participation ni pun nak kata besar sangat susah juga. Saya pun tak berapa pastilah besar dia berapa persen. Kalau tak silap saya dalam 30 to 40%. Dia still tak boleh lawan dengan corporate account. Itu yang pertama. Lepas tu kalau tuan tanya saya sekarang ni movement untuk ni, movement untuk CPO, kalau dululah kita letak 10 tick, sekejap agak susah nak kena stop loss tu. Kalau dia nak kena pun dia akan makan masa sebenarnya. Dia akan makan masa roughly dalam sejam, 2 jam macam tu. Okey, memang lama. Tapi sekarang ni sekejap je. Jadi nasihat saya dekat tuan ataupun puan, jaga stop loss tu. Jangan tak letak stop loss. Jangan nak jadi hero tak letak stop loss. Kalau market pada 5 ke 6 tahun lepas, ya, boleh. Okay? Tapi dengan keadaan market sekarang ni, easily korang akan jadi overloss. Sekejap je boleh jadi overloss. Jadi, nasihat saya, kalau view tak jadilah tu. Tak payah nak letak harapan. Okay? Untuk trader saham, awal-awal saya nak bagi tahu dekat korang, sebelum korang masuk di dalam bidang features ni, ataupun trading features, korang tolak tepi korang punya jenis yang mengharap market akan reverse semula. So kalau korang masih juga terbawa benda tu daripada saham masuk ke features, saya takut korang tak boleh survive dan India nanti korang akan kata features ni adalah market penipu. Kebanyakan akan cakap macam tu yang saya jumpa. Okay? So kena cari seorang mentor
ataupun nak cari seorang mentor Guru. ataupun guru lah untuk Guru yang guide. bertauliah. Bertauliah, Itu penting. MSc, apa lagi? Dah Yang betul-betul bertauliah, pengalaman. yang ada sertifikat itu penting. Okay. Betul. Okay, jadi itu nasihat saya lah. Sebab kadang-kadang korang dok fikir juga macam kita ni buat kelas sikit-sikit macam yelah senang cerita sikit-sikit nak charge kan. Kalau nak compare dengan kita punya benda yang kita buat ni sebenarnya lagi mahal dari benda yang kita charge dekat kita punya klien dengan student. Okay? Kita charge CPO sikit macam ni pun contoh dia setiap kali masuk order ada setengah charges tu mungkin harga dia standard lah daripada semua broker. Datang-datang nak push kita minta lower commission. Saya gelak je tengok. Saya tanya, bila orang dah start tanya saya macam tu, dia tanyalah, berapa banyak kau boleh buat? Berapa banyak kau boleh bagi aku sebulan? So aku nak tunggu, nak tengok. 500 sampai tak? Tak sampai pun, tapi nak nego kau. Ingat satu benda je. Negotiation ni, orang kata, kita kena buat satu benda yang win-win situation. You untung, I untung. Okay? Kita tak nak you untung, I rugi. Nak macam tu. So in the end, kena pula klien yang jenis tak nak letak stop loss. Okay? Tak letak stop loss, minta murah, tak letak stop loss. Baru masuk satu lot, dah overloss 2,500. Lepas tu lari, tak nak bayar. Ada. Saya pernah kena benda ni. Okay? Jadi, bagi saya ni lah win-win situation lah. Macam kita provide banyak benda sebenarnya. Kita provide apa? Alert. Klien tak faham alert tu apa. Bila dia keluar, dia dah belajar dengan kita, nanti baru kita charge dekat orang. Main point dia jangan keluar daripada group alert saya. Untuk student. Bukan student, untuk saya punya klien. Okay, once kalau korang keluar, korang masuk semula, tak boleh buat apa-apa lah. Okay, saya akan charge korang. Contoh saja. Okay. Jadi, jagalah stop loss. Dalam features, kita ada order tersebut. Kita bukan masuk produk saham yang tak ada stop loss. Okay. Jaga. Ikut kita punya trading plan. Tak jadi. Kalau jadi, okay, kita cuba hold sampai lebam. Okay. Okey, terima kasih Tuan Lami di atas perkongsian dan pandangan serta tips-tips yang diberikan. So, next kita akan untuk survey kepada sesiapa kita akan memberikan Touch and Go e-wallet reload pin sebanyak RM30 kepada 10 laki responden yang survey ni akan launch after this webinar dan akan hantar melalui email anda dan anda boleh jawab survey-survey yang diberikan dan pemenang yang bertuah akan kita contact dalam masa 2 minggu. Alright. So, untuk next webinar kita, Syaz tak tahu macam mana nak sebut sebab Syaz tak pernah cakap Mandarin. So, kepada siapa yang boleh memahami bahasa Mandarin, anda boleh join webinar kita minggu hadapan. Minggu akan datang, bukan minggu hadapan, hujung bulan 8. Yes. Hujung bulan 8 ni, okay, Syaz akan letak registration link dekat chat box. So, anda boleh register sekarang. Sekejap ya, Syaz letak. Okay. So, kepada sesiapa yang kita ada lagi 27 soalan yang kita dapat jawab lagi, Cik Lami. So, kepada siapa yang ingin bertanya soalan yang lebih lanjut, anda boleh contact Tuan Lami di chat box. Tuan Lami ada berikan contact number dia. So, anda boleh contact beliau. Alright. Terima kasih Tuan Lami. Okay, sama-sama. Terima kasih juga terima untuk kasih pihak semua. live stream. Alright. Okay, selamat malam semua.